Seperti biasa, saatnya Ajmufa menyapa. Halo Baraya semua, sangat bersyukur hari ini bisa kembali mengudara lewat alur cerita film Lupin, yang mana hari ini kita sudah sampai di episode 4. By the way, kondisi aman kan Baraya? Pokoknya mas, semoga Baraya semua selalu ada dalam lindungan Tuhan ya, amin. Oke Baraya, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja kupas episode 4-nya. Jadi begini ceritanya. Film dibuka dengan sebuah drone yang sedang terbang di rumah Tuan Hubert. Sementara diperlihatkan, Tuan Hubert sedang nyenyak dalam tidurnya. Drone tersebut mengarah ke ruang kerja Tuan Hubert yang dilengkapi dengan sistem alarm parameter. Saat berhasil melewati sistem parameter, drone tersebut mengambil tangkapan gambar beberapa lembar kertas dari meja kerja Tuan Hubert. Namun, setelah berhasil mengambil beberapa gambar, drone tersebut mengenai sistem parameter sehingga memancing alarm berbunyi. Tuan Hubert yang menyadari suara alarm ruang kerjanya berbunyi, terbangun. Lalu beberapa pengawal yang berjaga segera membawa Tuan Hubert ke ruangan khusus. Karena jika alarm tersebut berbunyi, itu menandakan sedang ada bahaya. Beberapa penjaga lain mencoba menghentikan drone tersebut. Sampai akhirnya mereka berhasil melumpuhkannya. Attention, à gauche, vite la porte. Penjaga lalu menyerahkan drone tersebut kepada Tuan Hubert. Saat Tuan Hubert melihat drone-nya, dia menemukan secarik pesan dalam sebuah kertas yang diselipkan. Pesan tersebut berisi tulisan peringatan, yang mana si pemilik drone memberitahu Tuan Hubert bahwa dia akan menghabisinya. Saat Sin berpindah keluar rumah, kita akhirnya bisa mengetahui ternyata orang yang memberikan peringatan tersebut adalah Asan yang mengendalikan drone-nya dari atap rumah Tuan Hubert. Lalu Sin berpindah ke sebuah kafe, memperlihatkan Dumon yang akan menikmati secangkir kopi dan roti. Saat berniat menikmati roti sambil membaca koran, tiba-tiba roti tersebut sudah dimakan Asan yang sudah duduk tepat di hadapannya. Comment ça va, Dumont? Hasan? Lalu, Asan memberikan speaker pintar baru kepada Dumon. Karena Asan tahu Dumon merusak speaker pintarnya akibat Asan yang meretas sistemnya saat membongkar kebohongan Dumon. Ton Circé? Tu l'as bien cassé? Dumon yang masih kesal tidak banyak basa-basi. Dumon menanyakan apa tujuan dan keinginan Asan yang masih saja menghantuinya. Qu'est-ce que tu veux encore? Je veux tout savoir sur ton ami, Mon ami. Pellegrini. Asan hanya meminta informasi yang bersangkutan dengan Tuan Hubert. Saat Asan meminta informasi soal Tuan Hubert, Dumon hanya diam tak mau memberikan informasi apapun. Agar Dumon mau memberikan informasi soal Tuan Hubert, Asan mengintimidasi Dumon dengan soal keberadaan istrinya sekarang. Elle est où ta femme, Gabriel? Au travail? Non. Elle n'y est pas. Dumon yang sudah mengetahui cerdiknya Asan dalam menculik, akhirnya panik. Dia meminta Asan agar jangan melibatkan istrinya ke dalam persoalan mereka. Tu laisses ma femme en dehors de tout ça? Dumon pun akhirnya memberikan sebuah informasi. Dia menceritakan ada seorang jurnalis wanita yang sebelumnya mengincar Tuan Hubert. Tu veux faire tomber Pellegrini? Il y a une femme qui s'appelle Fabienne Berriot qui peut t'aider. Tak lama, Asan pun pergi meninggalkan Dumon. Je t'ai rien dit, hein? Dumon yang masih trauma dan panik, lalu memastikan kondisi istrinya. Allô? Où est-ce que tu es? Bah, au bureau, pourquoi? Y a un problème? Dan ternyata Asan hanya menakut-nakuti Dumon. Asan kembali ke markasnya. Dia lalu mencari profil tentang wanita yang disebutkan Dumon. Diceritakan dalam film, wanita tersebut adalah seorang jurnalis yang pernah membongkar kejahatan Tuan Hubert dalam gurita bisnisnya.
Bahkan, dalam usahanya membongkar kelicikan Hubert, jurnalis tersebut menuangkan kisahnya ke dalam sebuah buku yang berjudul Uang Kotor Sistem Pellegrini. Hasan pun segera membeli buku tersebut dan lalu membacanya. Voilà. Qu'est-ce que tu racontes, Fabienne Berriot? Lalu Sin berpindah memperlihatkan seorang wanita tua sedang berjalan menuju rumahnya. Dan wanita ini adalah Fabienne, jurnalis yang disebutkan Dumont saat di kafe. Fabienne kini hidup sebatang kara, hanya ditemani anjing kesayangannya. Allez. Saat masuk ke dalam rumahnya, Fabienne terkejut karena tiba-tiba dengan santainya Hasan sudah berada di dalam rumahnya. Dan dalam posisi ini mereka belum saling mengenal. J'ai pas peur, hein? Hasan meminta Fabienne untuk menandatangani karya bukunya. Je sais que vous êtes Fabienne Berriot. Non, Fabienne Berriot, elle habitait ici, mais plus maintenant. Namun Fabienne menolak sambil menceritakan bahwa dia telah dibungkam dan tak mau berurusan lagi soal Hubert Pellegrini. Elle a été réduite au silence par le grand capital, hein? J'accuse. Je me suis retrouvé face à une armée d'avocats. J'avais pas les moyens de me défendre et je me suis fait écraser. Alors on a un ennemi en commun. Saat Hasan membuka rekam jejak Fabienne dalam mengungkap beberapa kasus, dia justru dituduh mata-mata Tuan Hubert. Vous étiez un vrai sniper à l'époque. Les labos pharmaceutiques, la France-Afrique. Vous les avez tous fait tomber. Mais qu'est-ce qui me dit que tu ne travailles pas pour Pellegrini, toi? Hein, qui t'a envoyé juste pour vérifier si j'étais toujours au fond du trou? Bahkan saat Hasan menceritakan alasan kenapa dia menemui Fabienne, tetap saja tak membuat Fabienne tertarik dan justru malah mengusirnya. Il y a 25 ans, elle a piégé mon père. Il l'a fait passer pour un voleur. Elle l'a fait jeter en cellule. Et mon père s'est pendu de honte. J'ai besoin de vous. Vous êtes la seule à lui avoir tenu tête. Non, je suis désolé. Dégage, hein? Va-t'en. Rentre chez toi. Setelah Hasan pergi, Fabienne seperti merasa bersalah sambil melihat fotonya yang terpajang dalam sampul buku karangannya. Lalu Sin berpindah ke kantor Dumont. Kapten Romain, Usep, dan Sophia diceritakan sedang berdiskusi soal penemuan analisa Usep yang berpendapat bahwa semua kasus yang sedang mereka tangani ada kaitannya dengan orang yang sebelumnya menculik Dumont. Il y a 25 ans, c'est vous qui vous occupiez de l'enquête sur le vol du collier, commissaire. C'est que le type qui m'a enlevé est le même que celui qui a volé le collier. On trouve qu'il y a un côté un peu... Grand spectacle. Exact, grand spectacle. Et ça rapproche les deux affaires. Dumont yang sebenarnya sudah mengetahui semuanya berlagak seolah-olah tidak mengetahui apapun. Parenthèse, bon, je sais qu'il y a que moi. Je sais qu'il y a que moi qui pense ça dans l'équipe, mais je pense vraiment que... Tiens donc. Et de qui ça l'inspiration? Arsène Lupin, monsieur le commissaire. Jack le cambrioleur. Créé par Maurice Leblanc. Akhirnya obrolan pun berakhir saat Romain memutuskan untuk membuat sketsa pelaku dari beberapa keterangan saksi. Et on va convoquer les témoins pour un portrait robot. On va vite avoir la tête de celui qui s'en est pris à vous. Bah allez-y, je vous retiens pas. Saat diskusi selesai, secara kebetulan Dumont menerima pesan dari Tuan Hubert. Tuan Hubert menanyakan soal Dumont yang ingin membicarakan tentang Hasan yang perlahan sudah mulai mengetahui teka-teki kematian ayahnya. Lalu, Sin berpindah memperlihatkan Hasan sedang berjalan menuju markasnya. Saat akan membuka pintu, tiba-tiba anjing milik Fabienne menghampirinya. Hasan lalu menemui Fabienne yang sudah menunggunya di mobil. Fabienne mengatakan bahwa semenjak bertahun-tahun dia menyendiri, hanya Hasan yang datang ke rumahnya dan mengajak Fabienne untuk bicara. m'a sorti mon bouquin. Tu me crois si tu veux. C'était la première fois qu'on m'adressait la parole depuis des jours. Fabienne juga menceritakan bahwa hidupnya dibuat hancur oleh Tuan Hubert, bahkan hingga membuat seluruh jagat Paris menolak untuk memperkerjakannya. Vous avez changé d'avis? Pellegrini m'a volé ce que j'avais de plus précieux. Surtout, il a fait savoir à tout Paris qu'il fallait pas me faire travailler. Blacklisté, quoi. Karena sekarang Fabienne merasa punya teman dan musuh yang sama, akhirnya dia mau membantu Hasan. Je vais t'aider. Vous êtes sûr? Je m'appelle Hassan Diop. Fabienne Berriot.
Enchanté. Hasan lalu mengajak Fabien ke markasnya. Di sana, mereka mulai bertukar pikiran tentang misi mereka yang ingin balas dendam kepada Tuan Hubert. Il a piégé mon père pour toucher l'argent de l'assurance, j'en suis sûr. Quelle année? 95. L'année où son groupe était au bord du gouffre. Dari cerita Hasan yang menceritakan soal Babakar, Fabien mencoba mengingat kembali hasil temuannya saat dia masih menjadi jurnalis. Lalu, dia mencoba mencocokkan cerita Hasan dengan beberapa kejadian yang terjadi pada tahun saat Babakar bunuh diri. Il piège ton père, il touche l'argent de l'assurance et sauve son empire. Voilà. Il a escroqué tout le monde autour de lui. Sauf Fabien tiba-tiba teringat suatu hal yang menurutnya bisa membantu membalaskan dendam mereka kepada Tuan Hubert. quelque chose qui fait du bruit. Et il est mort. J'ai peut-être quelque chose. Scene berpindah lagi ke kantor polisi. Diceritakan, Romain dan beberapa orang yang pernah terlibat dan pernah bertatap muka langsung dengan Hasan sedang mencoba membantu petugas untuk dibuatkan sketsa wajahnya. Namun, dari beberapa sketsa yang dibuat, tidak ada sketsa yang mendekati dengan kemiripan wajah Hasan. Mais c'est une blague. Il est flingué ton logiciel. Ça va, c'est pas sa faute. Mais c'est 4 personnes différentes. Kembali ke Hasan dan Fabien, kini mereka sudah berada di depan kantor harian berita. Kantor berita ini adalah kantor Fabien saat dia masih aktif sebagai seorang jurnalis. Dalam misinya, diceritakan Fabien memiliki sebuah kaset rahasia di salah satu ruang arsip yang dia simpan saat masih bekerja. Tout au fond du couloir, c'est les arcades sport années 80. Et là, il y a une VHS verte. Kaset tersebut berisi rekaman video yang menunjukkan salah satu kejahatan dari Tuan Hubert. C'est une réunion à laquelle Pellegrini a assisté. Agar bisa masuk dan tidak dicurigai, Hasan membagi tugas dengan Fabien. Kali ini, Hasan menyamar sebagai seorang informan yang akan memberikan berkas berisi sebuah kasus penting kepada seorang jurnalis investigasi bernama Lacombe. Lalu, Fabien menelpon resepsionis dan berpura-pura menjadi seorang jurnalis investigasi yang dimaksud. Accueil, j'écoute. Bonjour, Nathalie Lacombe, je suis journaliste au service investigatif. Fabien meminta resepsionis agar segera menyuruh Hasan menemuinya di lantai 3 dengan settingan bahwa Hasan adalah seorang yang kutu buku dan penakut karena dia adalah seorang informan yang dicari dan diawasi banyak orang. Ah, ok. Il y a un informateur qui doit me déposer un dossier. Alors, le problème, c'est qu'il a un peu la trouille. C'est un type bizarre, mais... Karena gertakan Fabien, akhirnya resepsionis tersebut panik dan menyuruh Hasan agar segera menuju lantai 3. Troisième étage. Troisième étage. D'accord, madame Lacombe. Mais il est en train de se barrer, là. Ah ben non, vous le rattrapez, du con. Monsieur. Voilà. Ici, monsieur. Allez-y. Tak berselang lama, Hasan berhasil membawa kasetnya. Namun saat akan turun, resepsionis lain merasa ada kejanggalan. Karena sepengetahuan dia, Lacombe tidak ada di kantor karena dia sedang cuti sakit. Étage. Elle en arrêt maladie, la con. T'es sûr? Ah oui. Monsieur. Sadar karena resepsionis mulai mencurigainya, Hasan pun segera berlari. Dan akhirnya Hasan dan Fabien berhasil kabur. Vas-y, pars de l'autre côté. Sesampainya di markas, Fabien menjelaskan bahwa isi kaset tersebut adalah bukti skandal Tuan Hubert pada tahun 96. Kuala Lumpur en 96. Attaque terroriste? Lance. La situation a évolué de mon côté. Vous voulez mes armes, faudra payer le double. C'est quoi ces chantages? Je m'en moque, moi, de qui achète les armes et dans quelles mains elles vont atterrir. Si vous refusez de vous aligner, je vous préviens tout de suite, Messieurs. on arrête tout. Vous pouvez oublier ce deal. La vérité, c'est une vengeance. Un intermédiaire a arnaqué des trafiquants malaisiens au cours d'une vente d'armes. Du coup, ils ont fait sauter l'ambassade de France. Et l'intermédiaire pourri, c'était... Pellegrini. Jadi sederhananya mah gini Baraya. Dikisahkan pada tahun tersebut, Hubert berbisnis dengan para mafia Malaysia yang berbisnis dalam hal penyelundupan senjata. Hubert menjual senjata kepada mafia tersebut. Nah, ini saya ada bingungnya juga Baraya. Entah dari harga atau tipe senjatanya, para mafia ini merasa ditipu oleh Hubert, yang akhirnya membuat para mafia tersebut sakit hati dan balas dendam dengan cara menyerang kantor kedutaan Prancis di Malaysia
yang mengakibatkan beberapa orang meninggal dunia. Kembali ke film, setelah menonton isi rekamannya, Hasan mulai mengerti maksud dari Fabienne. Ce sont des armes vendues par Pellegrini qui ont attaqué l'ambassade de France. Para mafia tersebut menggunakan senjata yang dibeli dari Hubert saat menyerang kantor kedutaan Prancis. Yang lebih parah, menurut dugaan Fabienne, bisnis senjata ilegal yang dijalankan Hubert ini kemungkinan besar menggunakan uang dari hasil asuransi kalung. Yang mana kalung tersebut jugalah yang membuat Babakar bunuh diri. Et si ça se trouve, c'est avec l'argent de l'assurance du collier qu'il a acheté ses armes. Hasan dan Fabienne mulai merencanakan aksi selanjutnya. Il est mort. On crée un compte Twitter et dans 24 heures, tout le monde saura qui est Pellegrini. Hasan berencana dia akan menyebarkan video tersebut di Twitter untuk mengundang perhatian orang banyak. Aduh, Baraya, makin panjang aja ini dunia perkalungan. Kira-kira apa yang akan terjadi selanjutnya? C'est du lourd, Fabienne. Oke Baraya, Lupin episode 4 kita lanjut di part 2 ya. C'est fort.